selaku penasihat Barisan Nasional dan Pepola dengan panggilan Bosku. Yang berbahagia Datuk Japlin, sahabat saya, pengurusi bersatu di Kuta Belud, Saudara Awang Padli, Ketua UMNO Bahagian Kuta Belud, sahabat saya Matlan Marjan, Ketua PDM di Timbang Dayang, dia timbang-timbang, alhamdulillah bagus timbangan dia. Sahabat-sahabat saya, saudara syukur pun ada, yang lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan, jentera-jentera, wanita, pemuda, putri, semua parti, UMNO, BN bersatu dan sebagainya. Pertama sekali saya turut bersyukur kepada Allah SWT sebab pagi ini saya diberi kesempatan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam siri jelajah kempen pilihan raya BRN Negeri Sabah, dan pagi ini di Dun Usukan, dan sebentar lagi saya akan ke Tampasuk dan ke Pantai Dalit, insya Allah. Kenapa kita adakan pilihan raya? Sebab warisan telah tersungkur dengan sendirinya. Selepas 29 bulan dengan majoriti 45 orang, 2/3, seperti Safi katakan bahwa mustahil warisan akan jatuh di Sabah sebab dia ada 45 adun yang setia. Saya kata tidak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya boleh berlaku. Sebab Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Dia yang memberi kemenangan, Dia juga yang memberi kekalahan, Dia juga yang memberi kemuliaan, Dia juga yang memberi penghinaan. Dan setelah warisan menjadi kerajaan 29 bulan, apa dia buat? Dia berjanji dan terus berjanji. Dia resmi sana, resmi sini, umum sana, umum sini. Ekonomi dia urus tidak baik, rakyat dia urus tidak baik. Dia janji bagi rumah, bukan bagi rumah, dia bakar rumah orang. Itu bukan saya cakap, di media sosial yang cakap. Saya sampaikan saja, 6.000 rumah hampir terbakar, sudah terbakar. Satu pun warisan tidak ganti. 22 hari bulan ini saya ada program dengan mereka yang masih tinggal dalam kontainer. Ya. Sudah 2 tahun lebih tinggal dalam kontainer, bayangkan. Di Kuta Beludnya apa warisan bawa? Banjir. Banjir. Bantuan COVID 300 siapa terima? Belum ada. Dia tipu dan terus menipu. Nah, dan dia pilihan raya kali ini, sapi pun pusing-pusing Sabah, menipu lagi. Tapi hairan, apabila dia menipu, rakyat pun sukung. Kenapa begitu? Kita sudah rasa bagaimana warisan pemerintah 29 bulan. Dia boleh merata sana sini, mengumum sana sini, tapi dia tidak nampak rakyat di bawah terlampau sengsara dan parah menderita. Dulu waktu kerajaan Bosco, banyak rakyat terima bantuan kebajikan. Sekarang tidak ada. Minta sama Datuk balik. Kalau mau balik, bagi menang Barisan Nasional. Apa yang Sabi buat, dia tiru apa yang kerajaan Amerika ada, apa yang kerajaan Filipina ada, yaitu slogan In God We Trust. Bukan saya tidak marah dia In God We Trust, kita semua percaya kepada Tuhan. Tetapi kenapa dia tiru Amerika punya? Kenapa tiru Filipina punya? Tadi saya nampak dia punya gambar United ini Barack Obama punya. Oh, dia tiru juga. Tidak ada idea lain. Saya pun heran. Siapa penasihat bekas ketua menteri ini? Terlampau bangang betul. Itulah kami suka kodak. Kami
Tapi rakyat masih ada juga yang sukung. Selepas saya mengucap ini, mudah-mudahan kita semua jangan lagi percaya dengan pembohongan warisan ini. Jangan lagi percaya dengan pemimpin warisan. 29 bulan tidak ada apa-apa. Ekonomi kita daripada 8% sekarang 0,5. Kalau dia tambah lagi 3 tahun bankrupt, kita tidak makan apa-apa. Ada kelapa sawit. Kelapa sawit kalau dia pegang tidak ada harga. Tengok waktu PH pemerintah, harga kelapa sawit 200, 300. Selepas ganti kerajaan meningkat tinggi 400, 500. Betul ke tidak? Jadi sebab itu baru-baru ini saya dan rakan-rakan melancarkan satu aku janji. Ini bukan manifesto. Sebab manifesto rakyat sudah tidak mau dengar. Manifesto telah dirobek oleh PH dan warisan. Mereka telah memperbodohkan rakyat. Manifesto mereka tidak satu pun mereka tunaikan. Pakatan Harapan jatuh selepas 21 bulan. Kenapa dia jatuh? Dia pun bakar rumah dia sendiri. Tun Mahathir tidak sedar, dia bakar rumah dia. Dia pun heran, kenapa runtuh? Dia resign dari Perdana Menteri. Dia tidak sedar apabila dia berhenti, semua kabinet dia pun habis. Dia salahkan bosku. Asal ada yang tidak kena, bosku. Kapal terbang dia terbang, bosku. Kereta api tidak jalan, bosku. Hidup bosku! Hidup! Semua salah bosku. Kapal selam tidak boleh menyelam. Bosku. Tak tahu dah. Dia yang bangang, dia yang gagal, salahkan orang. Sebab itu bukan siapa manusia marah, Allah pun murka. Maka cuma 21 bulan bertahan. Kami bagi dalam parlimen, asal kami berhujah, kami cakap kerajaan 1 penggal. Tidak sampai 1 penggal. 21 bulan dia terus hilang, lenyap. Tapi hari ini Lim Guan Eng-nya, pemimpin-pemimpin DIP-nya turun, menjelajah seluruh Sabah. Masih lagi menjual pisang goreng, masih lagi membohong rakyat. Saya merayulah kepada rakyat negeri Sabah. Mari sama-sama kita tentukan masa depan kita. Mari kita coba sekali ini. Kalau kami dibagi mandat, kami tidak membina negeri Sabah, kami tidak membangun rakyat. Sipaklah kami. Bagi kami peluang satu kali. Saya memberi jaminan selaku ketua Barisan Nasional, kami akan memberi yang terbaik kepada rakyat dan negeri Sabah. Saya yakin dengan calon-calon yang telah saya pilih, sebelum mereka turun ke langgang, saya telah berpesan, bekerjalah untuk rakyat, sebab kamu semua datang dari rakyat. Menang nanti jangan sombong, jangan berlagak selaku wakil rakyat. Angkat telepon. Saya katakan kepada mereka, kita berkhidmat untuk rakyat, bukan rakyat tercari-cari mana wakil rakyat. Selaku adun, dia kena ada di kawasan. Kalau ahli parlemen lain sedikit, sebab dia bekerja di Kuala Lumpur di Dewan Rakyat 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Tapi kalau adun, bersidang 2-3 hari. Kenapa pula enggak rakyat boleh jumpa? Saya telah beri kata-kata keras kepada calon-calon saya. Mana-mana calon BN yang menang, kita memerintah nanti dia tidak bekerja untuk rakyat, saya tidak peduli, saya sipak dia. Kita tidak mau satu orang wakil rakyat, parti kita orang tolak. Tapi saya percaya calon-calon kita di Kota Belud, termasuk sekalian Tun Sri Panglima Saleh, saya tidak nampak
dia tidak bekerja untuk rakyat. Sebab sudah menjalani berbagai-bagai proses. Inilah calon kita, calon diusukan N10, Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said. Sudah sama-sama melalui proses politik yang panjang. Sudah tahu apa buruk baiknya, sudah tahu apa bagaimana kita nak menentukan ada tuju masa depan kita. Dan manifesto ini saya cuma mengambil masa sedikit sebab bosku nak ke Pitas, jadi biar kita dengar dia lebih sedikit. Ada 9 trust dalam Aku Janji ini. Pertama, infrastruktur ataupun prasarana seperti jalan raya, api listrik, air bersih, jalan luar bandar. Dalam Aku Janji ini, jalan luar bandar, jalan kampung akan kita perbanyakkan. Jalan-jalan yang sedia ada akan kita naik taraf dan perbaiki. Api listrik, air bersih, dan lain-lain juga kita pastikan turut dinikmati oleh rakyat. Capaian internet pun kita beri keutamaan. Dalam ekonomi, kita janji untuk mengurus ekonomi negeri Sabah dan kita kembalikan kegemilangan ekonomi dan rakyat menerima limpahan. Peluang pekerjaan untuk anak-anak muda akan kita bentuk satu jawatan kuasa untuk meneliti bagaimana untuk kita memperkasakan peluang pekerjaan dengan menarik pelabur-pelabur luar datang untuk melabur ke negeri Sabah. Dan untuk pelabur datang, infrastruktur kita kena cukup. Jalan raya kena ada, api listrik kena 24 jam, air bersih kena ada, capaian internet kita kena ada. Kalau tidak ada ini, pelabur susah datang. Kita jangan jadi macam warisan. Kata ucapan warisan membina 2 buah kilang memproses minyak makan. Bohong gila. Bukan kilang, cuma packing minyak sia. Pun sapi boleh bohong. Kalau ini pun dia bohong, ya ampun. Dia bilang tunggu dulu 2-3 tahun baru kita buat kilang. Tapi dalam ucapannya dia berjaya membina, mewujudkan kilang minyak. Apa ini memproses minyak. Kalau waktu BN dulu tidak ada, dia bilang. Berapa banyak kilang minyak di Sabah ini, swasta punya. Jadi cukup-cukuplah. Kamu jangan dengarlah dalam punya cakap ini. Baiklah bosku. Ya. Belia. Terlalu banyak peluang untuk kita sediakan kepada belia, termasuk ruang pekerjaan, pinjaman perniagaan, menyediakan kursus-kursus untuk memastikan belia-belia kita masuk TB dan mereka bekerja mendapat gaji yang tinggi. Perkhidmatan awam, kereta api akan kita pertingkatkan dan saya cadangkan perjalanan kereta api untuk seluruh Sabah daripada Kota Kinabalu, lalu Kota Belud, Pitas, Tawau, Pelabakan dan Sedakan. Perkhidmatan awam juga kita akan perbetulkan, di mana selama ini Datuk Seri Sapi Abda selaku Ketua Menteri telah menodai khidmat perkhidmatan awam dengan meletakkan pegawai-pegawai yang tidak layak untuk memegang jawatan, tapi dengan syarat pegawai itu kenalah bajau sempurna. Bajau Ketak Belud tidak ada, bajau Tuaran tidak ada. Kalau bajau sempurna grade 27 boleh membangku grade 42, grade 29 boleh membangku grade 44. Dia lompat 5 orang. Asal dia bajau sempurna, up. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, berpuluh-puluh orang. Di kawasan saya pun ada. Pokoknya semua jabatan dia buat macam itu. Kita memerintah, kita ubah balik. Kita perkasakan kaki tangan awam, perkhidmatan awam. Kita tidak mau begitu. Kita mau ikut kelayakan dan milik. Kesehatan,
kita akan pertingkatkan pusat-pusat kesehatan kita di seluruh Sabah. Pendidikan pun begitu, keselamatan pun begitu. Kita tidak mau berunding dengan mana-mana negara, termasuk Filipina, yang menuntut Sabah dan meletakkan peta Sabah dalam paspor kerajaan Filipina. Tapi kata Malaysia kena berunding dengan Filipina. Kepala otak dia mau berunding. Kenapa mau berunding soal tuntutan atas Sabah? Saya ingin jelaskan kerajaan kita nanti yang baru ini. Kita tidak akan berunding, kita tidak menyerahkan 1 inci tanah Sabah pun kepada Filipina atau negara-negara luar. Tidak ada rundingan. Dan untuk ibu-ibu, kurang upaya yang tidak ada pendapatan langsung. Bantuan kebajikan hari ini 200, 300. Saya beri jaminan tidak ada lagi bantuan kebajikan 200-300. Kita akan lipat gandakan bantuan kebajikan kepada ibu-ibu tunggal, kepada ibu-ibu, kepada tuan-tuan yang tidak mampu di masa akan datang apabila kita memerintah nanti. Sebab bantuan 200-300 ringgit ini tidak mampu menampung keperluan masyarakat apabila mereka tidak berpendapatan. Jadi kepada ibu-ibu, kepada ibu-ibu tunggal yang tidak berpendapatan, insya Allah berdoalah mudah-mudahan kita diberi kejayaan dan kemenangan. Bukan saja calon kita diusukan, ditampasuk dan lain-lain, termasuk saya bertanding di Tun Lama. Doakan kami menang dan kami akan dapat memerintah negeri Sabah. Terima kasih saudara Awang Pagi dan rakan-rakan, dan juga saudara Matlan sebab berjaya menganjurkan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kejayaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan radu sembarang radu. Kita radu sampai rada. Kalau kita bergaduh, kita tidak akan dapat apa-apa. Terima kasih.